kembali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan garis panduan, yang mana pada kali ini kita akan beralih pula kepada GP13 ya, garis panduan 13 berkenaan dengan garis panduan mengenai etika calon anggota lembaga koperasi ya. Jadi di dalam garis panduan ini menerangkan bahawa ya, satu bentuk ya garisan ataupun satu bentuk ya bagaimana untuk kita melihat ya proses pencalonan anggota lembaga sesuatu koperasi itu. Di bawah Seksyen 42 menerangkan bahawa sesebuah koperasi hendaklah mempunyai suatu lembaga yang tidak kurang daripada 6 orang dan tidak lebih daripada 15 orang yang dilantik ya di dalam mesyuarat agung tahunan. Jadi ciri-ciri seseorang ALK yang hendak dilantik tersebut itu mestilah mempunyai nilai-nilai etika yang telah pun ditetapkan ya. Sebagai contohnya mestilah seorang yang jujur ya, seorang yang mengamalkan keterbukaan, seorang yang mempunyai ketelusan ya, ada rasa kebertanggungjawaban dan juga seorang yang prihatin ya. Jadi itu adalah di antara ya intipati yang dinyatakan di dalam garis panduan mengenai etika calon anggota lembaga koperasi ini ya. Dan di dalam garis panduan 13 ini juga ya, seseorang anggota lembaga itu sebenarnya ya tidak dibenarkan untuk melobi diri ya ataupun membuat kempen ya untuk memastikan dianya dilantik sebagai seorang anggota lembaga. Jadi biarlah orang kata pemilihan anggota lembaga itu dijalankan dengan cara yang telus ya. Baik, kita teruskan pula ya dengan garis panduan 14, iaitu berkenaan dengan garis panduan pengurusan mesyuarat agung tahunan koperasi ya. Jadi GP ini ya dikeluarkan sebagai satu panduan kepada koperasi untuk mengurus dan mengendalikan mesyuarat agung tahunan secara teratur ya mengikut kepada peruntukan Seksyen 39 ya. Jadi sudah pasti garis panduan 14 ini amat penting ya, terutamanya kepada jawatankuasa yang hendak mengendalikan ya sesebuah mesyuarat agung tahunan itu, dan secara tidak langsung amat berguna kepada barisan anggota lembaga ya untuk memastikan agar setiap orang kata ya langkah-langkah yang hendak dijalankan di dalam mesyuarat agung itu dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan selain daripada itu, anggota koperasi juga akan mendapat maklumat ya melalui laporan atas hal ehwal perjalanan dan pencapaian koperasi, termasuklah apa-apa arahan, pandangan dan teguran Suruhanjaya ya apabila mesyuarat agung itu telah pun berakhir ya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada garis panduan yang seterusnya, iaitu garis panduan 15 ya, iaitu mengenai skim pembiayaan mikro oleh koperasi ya. Garis panduan ini memberi panduan kepada koperasi bagi menjalankan skim pembiayaan mikro kepada anggota-anggotanya ya. Jadi skim pembiayaan kepada anggotanya yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan, ya, kalau mikro tu memang kita panggil perniagaan kecil-kecilan ya, yang mana bilangan pekerjanya kurang daripada 5 orang ataupun jualan tahunannya tidak melebihi RM200,000 ya. Dan ianya juga merangkumi perniagaan kecil yang dijalankan oleh anggota meliputi aktiviti pengeluaran, pemprosesan, pemasaran ataupun perkhidmatan dalam pelbagai sektor ekonomi ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan garis panduan yang selanjutnya ya, iaitu adalah berkenaan dengan garis panduan 16 ya, berkenaan dengan garis panduan pelaburan wang koperasi di bawah Seksyen 54 Akta Koperasi ya. Jadi sudah pasti GP ini memberikan panduan kepada koperasi yang hendak membuat pelaburan ya di bawah Seksyen 54 ya, yang mana di bawah Seksyen 54 itu ya telah pun mengkategorikan ya pelaburan yang dibolehkan tanpa kelulusan Suruhanjaya dan juga pelaburan yang perlu mendapatkan kelulusan Suruhanjaya. Jadi koperasi perlulah ya untuk mematuhi peruntukan di dalam Seksyen 54 berserta dengan garis panduan 16 ini ya untuk membuat pelaburan ya. Baiklah, kita teruskan ya tuan-tuan dan puan-puan kepada garis panduan yang seterusnya yang telah pun dikeluarkan oleh pihak SKM, iaitu garis panduan 17 ya, berkenaan dengan garis panduan membentuk, mempunyai, memperoleh ataupun menubuhkan subsidiari. Subsidiari ini adalah merupakan anak syarikat ya tuan-tuan. Jadi secara tidak langsung ini juga berkait rapat dengan peraturan-peraturan koperasi subsidiari 2010 yang telah pun saya nyatakan sebelum ini, yang mana ianya harus dibaca bersekali, yang mana ianya memberi panduan kepada koperasi dalam membuat permohonan bagi membentuk ya, mempunyai ataupun menubuhkan sesebuah subsidiari ya.
dan secara tidak langsung ianya membantu koperasi untuk memantau dan mengawal koperasi yang mempunyai subsidiari-subsidiari, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada garis panduan yang seterusnya, iaitu garis panduan 18, ya. Garis panduan mengenai, ya, bagi membuka cawangan koperasi atau subsidiari sesuatu koperasi, ya. Jadi sudah pasti garis panduan ini, ya, memberikan panduan, ya, dan juga untuk memastikan koperasi ataupun subsidiari yang bercadang, ya, untuk membuka cawangan mematuhi peruntukan di bawah Seksyen 19A dan menjalankan aktivitinya dengan baik dan juga cekap, ya. Manakala garis panduan 19 pula, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berkenaan dengan garis panduan mengenai kumpulan wang likuiditi pusat, yang mana ianya adalah merupakan satu garis panduan ataupun pelaksanaan kepada koperasi, ya, untuk mencarung sejumlah peratus wang kepada kumpulan wang likuiditi pusat ini, ya, yang menyediakan kemudahan mudah tunai kepada koperasi, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada garis panduan 20 pula. Berkenaan dengan garis panduan mengenai Federasi Koperasi Kredit, ya. GP ini memberikan panduan, ya, mengenai pendaftaran, operasi dan keperluan, ya, kawal selia Federasi Koperasi Kredit, ya. Bermakna dia memberikan panduan mengenai tata cara, kesatuan, ya, pakatan secara sukarela di kalangan koperasi kredit, ya. Dan sebagai tambahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nyatakan kepada tuan-tuan, ada satu lagi, ya, garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak SKM, iaitu garis panduan 21, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi garis panduan 21 ini, ya, telah pun berkuat kuasa pada 16 Mei 2012, ya, berkenaan dengan garis panduan pelikuidasian koperasi, ya. Yang mana garis panduan 21 ini memberikan panduan kepada mana-mana orang, ya, ataupun pegawai Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang dilantik sebagai pelikuidasi untuk menjalankan kerja-kerja pelikuidasian mengikut peruntukan undang-undang, ya. Jadi kalau misal kata, ya, koperasi itu hendak melalui proses pembubaran dan sebagainya, ya, dan kemudian apabila seseorang, ya, pegawai SKM ataupun mana-mana orang dilantik sebagai pelikuidasi, ya, mereka boleh menggunakan, ya, garis panduan 21 ini sebagai satu panduan untuk mereka menjalankan tugas-tugas likuidasi mengikut peruntukan undang-undang koperasi yang telah pun ditetapkan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya telah pun menjelaskan, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan 21 garis panduan, ya, yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat manfaat daripada apa yang telah pun saya nyatakan, ya. Dan sekian dahulu, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung dengan topik yang lain pula. Sekian, terima kasih.